Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sejahtera ucapkan kepada Yang Berusaha, Puan Azizah binti Mak Nur, selaku Ketua Panitia bagi subjek Pendidikan Seni Visual, anak-anak kelas tingkatan 4 Krista dan 4 Jade yang cikgu kasih sekalian. Terlebih dahulu cikgu ucapkan syabas dan tahniah lah kepada semua anak-anak yang dapat bangun pagi untuk menghadiri kelas. Sebenarnya kelas PDPR kita telah pun bermula pada minggu lepas. Jadi alhamdulillah kita akan bersama-samalah untuk program orientasi tingkatan 4 khusus kepada taklimat pakej mata pelajaran bagi subjek kemanusiaan dan juga hala tuju pendidikan selepas SPM, peluang pendidikan selepas SPM berdasarkan pakej-pakej mata pelajaran yang kamu ambil insya-Allah yang akan dilaksanakan selama 2 hari, hari ini dan esok. Okey, tetapi kita akan laksanakan mengikut jadual yang saya dah share dalam grup, sepatutnya grup kelas masing-masing dah dapatlah jadual saya dah share pada Dr. Kalai semalam. Jadi cikgu harap kamu ikuti program ini mengikut masa yang telah ditetapkan. Jadi untuk tidak membuang masa, cikgu serahkan surat kita pada hari ini pada Puan Azizah Mak Nur. Silakan. Terima kasih Puan Mazdalina. Terima kasih juga kepada pelajar-pelajar 4 Jade dan juga 4 Crystal yang join perbincangan kita pada hari ini, lebih kepada pendedahan untuk subjek pendidikan seni visual di mana ianya merupakan subjek elektif pilihan anda semua, dan orang yang terpilih tu kira bertuah lah. Belajar dengan saya, nanti kena belajarlah cara menangani kerenah saya yang macam-macam. Jadi harap bersabarlah anak-anak sekalian. Okey, saya sebenarnya sebelum ni saya ada bagi juga taklimat ringkas pada kelas ni. Saya tak sangka pula kena panggil untuk bagi penerangan lebih lanjut. Kali ni saya bagi lebih detail. Kalau sebelum ni ringkas saja. Kali ni saya bagi lebih detail dan saya akan sharekan screen sekarang. Okey, ini merupakan format pentaksiran bagi pendidikan seni visual, di mana format ni sama saja bagi tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, dan kod kertas bagi pendidikan seni visual ialah 2611. Okey, saya beri pengenalan semula. Kod kertas bagi pendidikan seni visual ialah 2611 dan berikut adalah pecahan bagi setiap komponen dalam pendidikan seni visual, di mana dalam pentaksiran mata pelajaran pendidikan seni visual menggunakan 3 instrumen, iaitu yang pertama ialah 2611/1 merupakan pendidikan seni visual kertas 1 ataupun objektif, dan yang kedua ialah 2611/2 pendidikan seni visual kertas 2 iaitu amali seni halus yang terdiri daripada lukisan dan juga catatan. Manakala kertas 3 ialah 2611/3 pendidikan seni visual kertas 3 merupakan kerja khusus penghasilan karya kajian rekaan seni visual ataupun singkatan dia ialah KRSV. Yang inilah yang ketiga-tiga kertas inilah yang akan pelajar-pelajar lalui. Tapi untuk tingkatan 4, mereka saya tak beri penekanan pada kertas 3, tetapi anda belajar secara tidak langsung pada kertas 2, kerana kertas 2 ini adalah kesinambungan. Bila mahir dalam kertas 2, jadi untuk kertas 3 biasanya pelajar tidak menghadapi masalah lah. Okey, ini merupakan format instrumen peperiksaan SPM mulai tahun 2021, di mana instrumen ini dibuat demikian untuk sebenarnya mengambil kira situasi kita yang mengalami keadaan pandemik mulai 2020. Jadi 2020 penilaian masih mengikut format lama, tapi mulai 2021
dan seterusnya akan mengguna pakai format ini. Ini pecahan daripada instrumen dia. Kertas 1 ujian bertulis, ujian melukis, kertas 2 ujian melukis, dan kertas 3 kerja khusus. Penceraian pada setiap kertas ni saya buat pada slide berikutnya. Okey, kertas 1 merupakan ujian bertulis. Soalan berbentuk objektif aneka pilihan, 40 soalan dan jumlah markah ialah 40 markah. Tetapi wajaran markah sebenarnya bila untuk kiraan peperiksaan SPM ialah 20. Maknanya setiap soalan ataupun 40 soalan tu bagi setiap satu soalan adalah bernilai setengah markah. Masa yang diperuntukkan ialah 1 jam 15 minit. Dan sangat beruntungnya kamu ataupun anda semua, skop ujian itu adalah pakai sepenuhnya buku teks daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Ulang kaji berdasarkan buku teks, dan kalau ada buku kerja yang kita gunakan buku itu sebagai rujukan. Jadi memang soalan ni memang tak lari daripada buku teks lah. Okey, binaan soalan adalah merangkumi fakta ataupun konstruk mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Baik, dalam teori juga perkara ini mesti ada, sebab dengan cara mengingatlah anda dapat memahami ataupun tahu tentang satu-satu pembelajaran yang anda pelajari. Dan apabila anda memahami tentang satu-satu topik tersebut dapat anda aplikasikan dalam penghasilan kertas 2. Aplikasi ni lebih kepada macam mana anda menghasilkan satu-satu produk. Kalau awak belajar tentang kalau contoh bab 1, kita belajar tentang perhiasan diraja. Perhiasan diraja bukan saja awak belajar tentang alat dan perhiasan diraja, tetapi sebenarnya anda dikendaki mengingat, memahami, dan daripada fakta mengingat dan memahami itu anda akan faham bahawa setiap peralatan dan perhiasan yang diguna pakai itu ada tujuan dia tertentu. Dan untuk pengetahuan lebih jelas lagi, anda bolehlah membuat kajian analisis tentang satu-satu perkara yang diutarakan dalam topik yang saya sebut tadi. Okey, contoh kertas 1 2611/1 teori ataupun objektif. Contohnya begini ya. Ini salah satu contohlah soalan berbentuk objektif. Ilustrasi di bawah menunjukkan seorang lelaki sedang berdiri bersebelahan lampu pada waktu malam. Apakah warna baharu yang terjadi pada baju lelaki tersebut kesan daripada tindak balas cahaya lampu tersebut? Lelaki tu dia pakai baju merah. Baju merah. Kemudian ada kesan cahaya lampu yang berwarna kuning. Agak-agaknya apa yang awak rasakan campuran warna merah dengan sinaran warna lampu itu akan terhasil kesan warna baharu tu? Siapa boleh jawab? Ni awak belajar asas warna ni. Asas warna tingkatan 1 belajar. Siapa boleh ingat, kalau tak silap saya topik bab 6 tentang warna tingkatan 1. Siapa boleh ingat? Siapa boleh dapat yang ni? Okey, mendengar ke tidak pelajar-pelajar ni? Hello. Seorang jawab? C, cikgu. C, jingga. Jadi merah tambah kuning, warna yang terhasil ialah warna jingga ataupun oren lah. Dalam apa ni? Dalam gambar ni mungkin tak ketara sangat, tapi kalau awak cuba buat campuran warna merah tambah kuning, awak akan dapat warna merah ke oren macam tu ya. Lebih tepat lagi dipanggil warna jingga. Terima kasih pada yang menjawab. Okey, contoh soalan kedua, mengapa menurut penting dalam proses anyaman? Yang ini anyaman awak belajar tingkatan 3.
Melurut. Kenapa perkataan melurut dibolkan ataupun digelapkan? Maknanya di situ ada berlaku penekanan tentang pengetahuan awak. Sebab dalam proses anyaman ada banyak perkara yang perlu awak buat. Di sini kalau berkait dengan melurut, saya bagi hint ya. Melurut maknanya kita guna alat seperti kayu. Tujuan dia untuk kita apa? Dari situ awak boleh fikirkan, adakah dengan melurut awak mendapatkan warna yang sesuai? Ataupun mengelak daun mudah patah. 3. Melembutkan daun ketika dilentur. 4. Memudahkan tindanan. Siapa boleh jawab ni? Kalau boleh jawab ni maknanya baguslah ingatan awak. Dia guna alat guna alat seperti kayu. Pendek je kayu, sebesar tapak tangan. Sebesar tapak tangan. Digunakan untuk apa? Okey, siapa boleh jawab? Tolong bagi kerjasama. B. B. Siapa tu? Suara janganlah berbisik. Dengar tak jelas. Okey, B 1 dan 4. Okey. 1. Mendapatkan warna. Warna kita guna warna. Kita tak guna alat. Saya kata tadi guna alat seperti kayu. Awak boleh tengok balik buku awak, buku rujukan, buku teks. Biasanya melurut ialah kita nak melembutkan. Kita nak lembutkan daun ketika dilentur. Daun tu kadang-kala daun yang telah dilerai-leraikan tu sebenarnya dia dalam keadaan bercampur gaul. Apabila penganyam campurkan warna, kemudian dia rebus daun tu kan. Jadi daun tu sebenarnya dia dah jadi macam gumpalan-gumpalan. Jadi macam mana kalau nak menganyam bila keadaan daun tu tak lurus? Jadi apa yang perlu dia buat? Dia kena lurut lah. Lurut daun tu bagi lurus, lembut kan. Kemudian memudahkan tindanan. Jadi jawapannya 3 dan 4. Okey, terima kasih pada yang mencuba. Ini soalan pecahan. Seterusnya, susun semula proses penghasilan batik canting mengikut urutan yang betul. Dekat sini, awak boleh fikirkan, apakah tindakan yang pertama sekali bila kita buat batik canting? Saya boleh bagi yang pertama. Kalau saya bagi yang pertama, mana yang jawapan seterusnya awak dah boleh agak. Yang pertama mestilah kita lukis motif di atas kain dan canting dengan lilin cair. Kemudian boleh kita ikuti yang perkara-perkara lain tu. Kalau awak kurang pasti, awak boleh ulang kaji semula. Sebab bila awak masuk tingkatan 4, tingkatan 5, soalan-soalan begini, terutamanya daripada topik tingkatan 1 hingga 3 memang akan diambil secara random. Jadi awak kena bersedia lah. Seterusnya ketah 2. Ketah 2 ni sangat penting bagi anda semua sebab pengetahuan asas melukis mesti ada. Kadang-kadang awak tak sedar pun awak ada bakat tu. Tapi kalau cikgu beri latihan, contohnya melukis ke kan, kalau siapa yang ada kelas dengan saya masa tingkatan 3, saya ada suruh awak melukis menggunakan pensel sahaja. Dari situ sebenarnya saya boleh nampak dah awak punya kebolehan. Kadang-kadang awak tak nampak, awak tak perasan pun awak ada kelebihan itu. Tapi sebenarnya bakat tu adalah anugerah juga. Kadang-kadang mungkin dalam sejarah keluarga ada juga yang mahir, tapi mereka tak tunjukkan. Jadi bersikap mesti turun dekat anak-anak dia. Baik, bagi ujian melukis ni, dia merupakan ujian amali yang anda kena buat di dalam kelas. Kalau ujian sebenar di sekolah pun sama dalam kelas. Kemudian kalau dewan perpesaan pun sama. Soalannya memang dibagi 6 soalan dan jawab 1 soalan. Yang di sinilah kemahiran memilih dan merangka ketepatan jawapan tu sangat penting untuk membolehkan anda memperolehi jumlah markah 50. Wajaran dia pun memang 50 markah. Baik, kalau tadi ketah 1 hanya 20%, ketah 2 ni 50% dia punya wajaran. Maknanya di sini memang penting ketah sini sebab nilai markah dia adalah 50 daripada 100 markah. Dan masa diperuntukkan ialah 3 jam.
Memang lama. Sebenarnya awak rasa panjang, tapi kalau awak duduk, nanti awak akan mengalami ujian ini pada Ogos, kalau tak silap saya, ujian setengah tahun. Awak akan duduk lah keadaan ini. Kadang-kadang awak rasa masa tu tak cukup 3 jam, tapi kena pandai agi masa lah, supaya 3 jam solid tu awak dapat gunakan untuk manfaat menjawab soalan ini. Kandungan, nama saja amali, tapi dia sebenarnya ada juga kandungan dari segi pengetahuan kognitif, mengetahui, memahami, aplikasi dan menganalisis. Kalau kertas 1, perkara ini juga ditekankan dalam kertas 2 juga perkara yang sama ditekankan, dan dalam kertas 2 kebolehan psikomotor anda semua akan dinilai. Dari segi imitasi maknanya cara awak meniru melukis gambar tersebut, cara awak menerapkan apa yang anda tiru, sejauh mana anda dapat manipulasi karya itu dari segi lukisan dia, warna dia, ketepatan bila awak meniru, kemudian artikulasi, bagaimana anda menyampaikan awak punya penilaian terhadap hasil seni, dan juga sejauh mana naturalnya ataupun naturalisasinya hasil karya yang telah anda hasilkan. Dan dari segi psikomotor juga anda akan dinilai dari segi sikap dalam menghasilkan karya. Semua ni ada markah ya, bukan cikgu punya peraturan. Yang ini yang akan dinilai sepanjang anda menduduki tahun pembelajaran tingkatan 4 dan juga 5. Saya harap lepas ni lebih jelas lah. Okey, ini contoh, saya akan tunjukkan contoh soalan kertas 2. Kertas 2 ni seni halus. Seni halus biasanya hanya fokus pada kertas lukisan dan juga catatan, di mana kertas kalau lukisan dia menggunakan media kering, contoh dia pensel warna, oil pastel, charcoal ataupun arang, dan satu lagi ialah dakwat Cina tu yang tulis apa ni, tulis kaligrafi Cina. Ada yang tanya, cikgu, dakwat tu bukan ke dakwat basah? Dia memang basah, tetapi awak tak perlu campur air pun awak boleh gunakan dia untuk melukis. Sama juga macam gel pen yang awak guna. Jadi dia masuk dalam kategori media kering. Manakala kalau catatan, dia lebih kepada media basah, seperti warna air, fresko, akrilik, cat minyak. Kalau cat minyak, dia berasaskan minyak untuk cairkan warna. Kalau warna akrilik, fresko, warna air, apa-apa jenama pun, dia base kepada air. Jadi nak bancuh warna, guna air. Ada beza lukisan dengan catatan. Saya harap awak dapat dengan jelas. Kalau lukisan berwarna menggunakan media basah, kategori catatan. Kalau lukisan berwarna ataupun hitam putih, dia adalah kategori lukisan. Okey, ini contoh. Ini soalan baru ni, tahun 2021. Sebuah jambatan batu yang telah lama menjadi penghubung antara dua kawasan. Di bawahnya mengalir air sungai. Kelihatan ikan-ikan sedang berenang. Gambarkan situasi tersebut dengan memberi penekanan kepada ruang, bentuk, jalinan dan pencahayaan. Baik. Kenapa saya merahkan perkataan-perkataan ni? Jambatan batu, di bawahnya mengalir air sungai, ikan-ikan sedang berenang. 3 perkara ini adalah perkara yang wajib ada dalam hasil lukisan yang awak kena jawab. Dan daripada gabungan jambatan batu, kemudian di bawah jambatan batu tu pastinya mesti ada air sungai mengalir dan mesti tunjukkan ada ikan-ikan sedang berenang. Maka cara awak menggambarkan perkara tersebut mestilah dengan memberi penekanan kepada ruang, bentuk, jalinan dan juga pencahayaan. Ini penting ya. Bila awak garapkan perkara-perkara ini dalam lukisan awak nanti, maka akan terhasillah satu lukisan atau catatan yang sangat menarik. Saya tunjukkan contoh.
Ni tu AMN tu nama saya lah kan. Okay, ini daripada Jambatan Batu. Kemudian ada gambar ikan, air di bawahnya, kemudian ada pokok-pokok. Ni contoh saja. Ini pun ni daripada Cikgu Syahrudin, juga menghasilkan satu lanskap berdasarkan soalan yang sama tadi. Cara dia mengguna warna, cara dia menunjukkan keadaan ikan-ikan dan juga pemandangan di sekitar. Sebenarnya bila awak menjawab, jangan risau, memang ada bimbingan sejauh mana kebolehan awak memainkan warna itu awak kena belajar dari sekarang. Kalau tingkatan 3 terhad kan, masa untuk awak belajar hanya 2 waktu kan, 1 jam lebih kurang. Tapi bila masuk tingkatan 4 dan 5 awak ada satu perjumpaan 3 waktu. Jadi masa tu panjang sebenarnya. Jadi saya harapkan dengan masa yang demikian, banyak benda yang anda boleh belajar dan boleh mencipta ataupun membina kemahiran diri dalam kertas 2. Okey, kertas 3. Yang ini kerja khusus. Saya kena bagi tahu awal sebab selepas ujian ataupun peperiksaan setengah tahun nanti, saya akan bagi kerja yang dalam hampir-hampir kepada kerja khusus. Saya akan bagi tugasan. Cuma ada perkara-perkara yang menghasilkan produk saja yang saya tak minta anda buat, tapi anda kena buat lakaran idea, lakaran ataupun olahan idea. Anda kena buat reka letak, kemudian kena buat lukisan-lukisan realistik. Yang di situlah awak akan memahirkan kemahiran awak melukis. Sebab daripada awak buat kertas 2 tu dalam kelas nanti, insya-Allah, yang itulah kemahiran yang awak akan bawa untuk menghasilkan satu portfolio yang menarik pada kertas 3. Yang ini untuk yang setengah tahun tak ada, tapi selepas peperiksaan setengah tahun saya akan bagi tugasan ini, dan penilaian markah inilah yang akan saya ambil kira untuk peperiksaan akhir tahun. Dan sekiranya anda tidak berjaya menghasilkan portfolio ini, anda akan dinasihatkan untuk tidak mengambil elektif. Walaupun awak duduk dalam kelas elektif, tetapi penskoran yang anda perolehi tidak mencapai kriteria yang ditetapkan. Jadi memang tak boleh lah, sebab saya akan menilai awak dari sekarang. Bila ada kelas, saya nilai awak kebolehan, dan progres awak tu akan saya ikuti, bimbing sampai hujung tahun untuk membolehkan awak benar-benar boleh menduduki SPM. Sebab bagi saya, bila awak ambil elektif ini, ramai kata senang nak skor. Tapi kalau senang nak skor, awak kenalah buat betul-betul supaya orang tidak mandang remeh. Subjek ni senang nak skor tapi tak ada kualiti. Bagi saya, kualiti hasil karya awak tu sangat penting, sebab di situlah kemahiran awak sebenarnya. Dan kalau awak bercadang nak melanjutkan dalam bidang ini lebih luas lagi, masa ni lah awak belajar asas sahaja. Cikgu ajar asas je. Kalau nak advance nanti masuk college atau universiti. Dan wajaran dia hanya 30 markah. 30 markah maknanya tadi kertas 1 20 markah, kertas 2 50 markah, kertas 3 30 markah. Jadi memang dia banyak kerja sikit, terutama dalam menghasilkan olahan reka letak, warna, dan bila tingkatan 5 ada produk dia kena buat. Ada ukuran-ukuran dia. Jadi awak kena patuhilah supaya awak sentiasa terbimbing. Kemudian tempoh, kalau ini Februari hingga Julai ni sebenarnya tempoh yang diberi sebelum pandemik. Sekarang ni saya tak pasti lagi, sebab soalan pun belum keluar untuk tingkatan 5. Kalau macam yang SPM sedang berlangsung ni, last date hantar dia ialah Disember, 31 Disember. Dia mula lewat bulan 7 mula sampailah Disember. Nampak masa panjang. Tetapi kerja seni ni awak jangan simpan.
Bila simpan untuk menyiapkan satu-satu perkara dalam satu hari atau seminggu memang tak akan dapat menghasilkan satu kualiti portfolio yang baik. Sebab dia ada catatan, ada lakaran, warna semua. Jadi awak kena patuhilah saranan daripada cikgu, sebab markah awak ialah markah awak ditentukan oleh cikgu sebagai pentaksir pertama. Kemudian akan ada pentaksir dari luar, dari daerah, dan kadang-kadang bernasib baik sebab sekolah ni 2 tahun dah dibawa folio tu ke peringkat negeri, peringkat kebangsaan lah, sebab negeri-negeri setiap wakil akan nilai. Ada 2 kali dah sekolah kita ni naik sampai peringkat kebangsaan dan diakui markah yang diberi sehingga mencapai 96%. Saya sangat bersyukur dan saya harap anda juga akan berusaha ke arah itu, menghasilkan sesuatu yang baik, yang sangat baik bagi saya. Dan juga awak lah, biasanya kalau hasil baik, cikgu nilai baik, markah awak pun akan jadi yang terbaik. Harap-harap semua mencapai pencapaian yang begitulah kan. Okey, contoh soalan, contoh item bagi kertas ini, KRSV ni, saya sebut pendek je contoh dia dalam bentuk macam ni. Anda dikendaki, biasa dia ada 4 soalan, saya ambil 1 soalan je. Anda dikendaki membuat kajian dan menghasilkan satu reka bentuk penghadang ruang yang menggunakan kerah batik dan bertemakan lanskap. Penghadang ruang tersebut mestilah hasilan batik dan ilustrasinya boleh melegakan ketegangan pesakit sementara menunggu masa untuk rawatan. Penghadang ruang ni, kalau hospital sekarang dia guna macam lansir dan railing, tarik saja. Kalau sebelum ni mungkin tahun 70-an, 60-an, dia guna penghadang. Dia ada macam besi, kemudian ada kain. Dia 3 keping lah. Kalau setengah-setengah hospital lama masih ada penghadang ni. Jadi kain itulah yang akan dihasilkan dalam bentuk batik. Berdasarkan kajian tersebut, reka bentuk penghadang ruang anda hendaklah mengikut spesifikasi berikut. Dia bagilah contoh bahan ni, bingkai kain yang bersesuaian, kemudian saiz minimum. Saiz minimum bukan saiz minimum teknik, saiz minimum tu duplicate perkataan kat bawah tu. Saiz minimum ialah 150 cm, darab 60. Jadi kalau satu-satu produk anda diberi ukuran, kalau bukan saja batik ada 3 soalan lain juga memerlukan ukuran. Jadi kena buat ikut ukuran ni dan tak boleh kurang, boleh lebih tapi tak boleh lebih banyak. Dia macam itulah dia. Anda semua kena patuhlah. Kemudian teknik, kalau kat sini diberi penekanan teknik batik lukis, kena batik lukis. Kalau macam tahun 2021, kebanyakan pelajar buat catan cat minyak. Dan ada juga yang buat kotak pembungkus sandwich atau kuih tradisional untuk pasaran antarabangsa. Itu pilihan lah. Tapi kalau biasanya kalau cikgu ikut kemudahan apa yang ada di sekolah, kalau batik ni cikgu jarang nak buat, cuma ajar boleh. Sebab bukan saya tak nak buat, kalau satu orang 150 kali 60 cm ni, satu orang frame dia besar mana boleh agak dah separuh meja cikgu mungkin. Kalaulah ada 40 orang student masuk dalam kelas bilik seni tu, tak cukup ruang nak buat. Sebab kerja batik ni dia halus, sebab kita kena canting, tak boleh nak ada orang langgar-langgar. Jadi masalah ruang lah. Saya lebih kepada yang basic, kepada lukisan. Untuk awak lah, saya tengok kemudahan dan sejauh mana saya boleh ajar awak untuk hasilkan produk ikut keadaan sekolah kita lah kan. Kemudian saya nak tunjuk juga surat peringatan tata cara pengurusan dan pengoperasian mata pelajaran ni untuk SPM bermula tahun 2021. Baik, peringatan ni kes T, sekiranya lah anda dah berdaftar dengan
Setiausaha Perpesaan untuk ambil PSB sebagai subjek elektif. Kenapa ada keputusan T? Ini adalah kerana calon dianggap tidak hadir. Sebab apa? Dia mendaftar. Dia wajib sebenarnya melaksanakan kertas 1, kertas 2, kertas 3. Tapi bila dia gagal untuk menyiapkan kertas 3, kegagalan anda, kertas 3 ni penting. Kegagalan anda menyelesaikan kerja khusus KRSB akan menyebabkan markah T akan dimasukkan dalam Suruhanjaya Perpesaan. Kan? Kemudian slip simbol T ni akan terpapar dalam slip keputusan. Dia tak menjejaskan, tapi dapat T je lah. Walaupun pelajar tu akan hadir duduk ujian bertulis untuk kertas 1 dan kertas 2. Markah tu sebenarnya tidak dikira. Kalau awak tak buat je kerja khusus, automatically awak akan dapat T. Jadi awak kena ingat ya, kalau awak nak ambil subjek ni sebagai subjek betul-betul subjek elektif untuk SPM, tingkatan 4 ni buat betul-betul. Kalau dah tak boleh langsung, cikgu bimbing pun dah tak boleh pergi, cannot go lah katakan, maknanya tak payah ambil lah, sebab nanti awak juga yang kecewa. Sebab biasanya orang yang ambil seni ni dia memang target A atau A+. Paling jarang lah dapat B, jarang. 1-2 dia lah yang dia kes-kes malas, dah last malas ada. Tapi kebanyakannya student yang saya dah lalui 5 tahun ni, kebanyakannya memang akan skor A atau A+. Jadi saya nak bakar semangat awak semua supaya boleh mencapai semua A+, insyaAllah. Okey, yang ni kerja khusus ya. Ini adalah surat, saya ambil bahagian ni saja, perkeliling yang menyatakan kerja khusus ini wajib dilaksanakan oleh calon yang mengambil mata pelajaran pendidikan seni visual di peringkat SPM bagi sekolah bantuan penuh kerajaan atau swasta. Tempoh pelaksanaan ini dalam surat ni dia guna pakai Februari hingga Julai, dan dokumentasi serta catatan bukti kajian boleh ditulis sama ada menggunakan tulisan tangan dan juga cetakan komputer. Cetakan komputer ini bukan semua. Yang ini awak kena ikut arahan cikgu. Sebab banyak banyak yang kepada lukisan tulisan tangan. Yang cetakan komputer ni kalau setakat ambil gambar, cari gambar tu boleh. Tapi yang lain-lain lebih kepada tulisan tangan. Dan semua bukti kajian lakaran proses dalam portfolio serta hasil karya atau produk hendaklah dihasilkan oleh calon sendiri. Baik, itu penerangan sangat jelas dah saya rasakan untuk anda semua. Saya mengharapkan bahawa anda faham tentang 3 instrumen yang terangkum dalam pendidikan seni visual, dan berilah penekanan pada setiap kertas yang awak duduki, sebab setiap kertas yang anda perolehi markahnya saling berkait dan membantu untuk anda skor dalam peperiksaan SPM sebenar nanti. Itu saja penerangan daripada saya untuk slot saya ni. Slot saya ni penerangan seberingkas tentang ini. Saya harapkan anda semua berjaya memahami apa yang cuba saya sampaikan. Diharapkan sangat membantu untuk pelajar semua. Itu saja, saya serahkan kembali kepada Cikgu Mazda Lina. Okey, terima kasih kepada Cikgu Azizah atas perkongsian yang bagi saya sangat terperinci kepada anak-anak yang ingin mengambil pendidikan seni visual sebagai satu subjek bagi SPM nanti. Okey, walaupun pendidikan seni visual ni adalah subjek elektif tetapi awak kena jelas dan faham untuk kemasukan ke universiti awam. Okey, pendidikan seni visual juga markah mata merit diambil kira untuk kemasukan ke universiti awam sebanyak antara 30 mata. Untuk kelas JIT dengan Kristal, saya difahamkan kamu mengambil 8 subjek, betul? Betul ke? Betul, cikgu. Betul. Jadi maknanya memanglah kamu kena mengambil subjek PSBD dan skor kerana untuk pengetahuan kamu, untuk kemasukan universiti awam, mata merit diambil bagi ke 8 subjek.
Jadi kalau ada kelas lain yang ambil 9, 10, dia ada pilihan kan. Jadi untuk kamu, makanya kamu kenalah belajar bersungguh-sungguh supaya mata merit kamu untuk bagi subjek pendidikan seni visual ni boleh membantu kamu mendapat markah yang tinggi. Sebenarnya cikgu nak maklumkan berdasarkan pengalaman cikgu daripada sekolah harian. Cikgu nak beritahulah, saya di sekolah harian sebelum masuk sekolah kluster ni, memang subjek seni ni menjadi pilihan subjek bagi pelajar-pelajar yang nak mendapat sekurang-kurangnya 5 kredit ataupun 3 kredit bagi kemasukan ke universiti awam. Sebenarnya PSB ni sangat-sangat membantu murid untuk mendapat tempat di universiti awam, kerana kalau cikgu tengok tadi kan, sebenarnya banyak kerja khusus yang boleh membantu kamu untuk mendapat markah, membantu kamu mendapat markah. Jadi sayang kalau kita tak pasang strategi dengan betul untuk memastikan kamu mendapat A, D+ untuk subjek seni, dan bertuahlah kamu kerana mendapat guru yang saya rasa memang memberi komitmen yang terbaik lah untuk anak-anak yang mengambil pendidikan seni visual. Sebab yang ambilnya ni tak ramai, jadi cikgu kamu memang boleh fokus habislah kepada kamu. Tetapi apa-apa pun mestilah datang dengan disiplin yang tinggi. Apa-apa subjek pun kita ambil mesti ada disiplin yang tinggi. Dan sebenarnya nanti besok kita ada slot untuk peluang pendidikan selepas SPM berdasarkan subjek. Pendidikan seni juga sebenarnya merupakan peluang untuk kamu untuk menyambung pengajian ke peringkat asasi. Jangan ingat kita tak ada peluang, ada peluang ada sebab ada setengah program memang dimasukkan pendidikan seni visual ni sebagai salah satu syarat untuk memohon ke program-program tertentu. Jadi cikgu harap perkongsian yang telah diberikan oleh Puan Azizah dapat memberi kamu input yang banyak dan memberi semangatlah untuk kamu berusaha dari sekarang. Cikgu nampak sebenarnya tempoh kamu ni masih panjang. Kamu ada 2 tahun lagi untuk skor A. Kita dalam kepala kita nak skor A supaya membantu kamu mendapat mata merit yang tinggi bagi kemasukan ke universiti awam. Okey. Jadi cikgu tamatkan sahaja kita punya perjumpaan pada hari ini sebab ada satu lagi slot yang kaunseling. Ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Azizah atas kesudian berkongsi info yang sangat bermanfaat kepada anak-anak kita semua, insya-Allah.